beberapa hadis yang saya akan petik daripada buku 40 hadis Nabi Muhammad SAW bercerita yang ditulis oleh rakan saya Ustaz Zamri bin Hashim daripada Pulau Pinang. Buku ni menarik, santai insya-Allah, tetapi memerlukan berfikir kerana cerita-cerita yang sabit dalam Al-Quran dan hadis ini bukan semudahnya kita cerita tanpa kesimpulan yang benar. Kadang-kadang kita bimbang, ada orang bawa cerita itu benar, tetapi kesimpulannya pula tidak tepat dan tidak benar. Maka insya-Allah setelah kita mulakan pada pertemuan yang lalu, pada pagi ini kita akan masuk pada cerita ataupun hadis yang kedua, iaitu hadis yang ketiga, iaitu peristiwa Nabi Adam alaihi salam pernah berhujah dengan Nabi Musa alaihi salam. Pertama sekali timbul satu persoalan, macam mana Nabi Adam pernah berhujah dengan Nabi Musa, sedangkan Nabi Musa dengan Nabi Adam ni tak pernah berjumpa. Dari sudut zaman dan tahun mereka hidup di dunia ini, Nabi Adam mati lebih awal sebelum Nabi Musa lahir. Kalau kita lihat senarai Nabi-Nabi dan Rasul yang wajib dipercayai, saya ni tak hafal, tapi Alhamdulillah kumpulan Rehan dia buat lagu, jadi kita senang ingat. Itu kadang-kadang bagusnya lagu ni ataupun nasyid ni. Ya, Adam yang pertama sekali lah, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa. Nabi Musa ni kalau ikut kepada tertib ataupun susunan senarai Nabi ini, dia adalah yang ke-14. Nabi Adam yang pertama, jauh beza lah. Nabi Musa AS adalah cucu kepada Nabi Yaqub, cicit kepada Nabi Ibrahim. Jadi sebab kalau kita lihat nama Rasul dan nama Nabi ni, Nabi Ibrahim ni digelar sebagai Abul Anbiya, bapa kepada para Nabi-Nabi. Sebab majoriti para Nabi dan Rasul itu terbit daripada keturunan Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim ni dia ada 2 orang anak, yang kita dapat daripada sumber yang tepat, 2 orang anak. Dua-dua anak Nabi Ibrahim ni Nabi, iaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Daripada Nabi Ismail ni lahirnya secara tidak langsung lah Nabi Muhammad SAW dan bangsa Arab. Daripada Nabi Ishaq lahirnya para rasul-rasul yang berketurunan Bani Israel ataupun yang kita panggil sebagai bangsa Yahudi. Jadi Nabi Musa ni daripada jalur Nabi Ishaq. Jadi macam mana Nabi Musa boleh bertemu dengan Nabi Adam, sedangkan Nabi Adam telah lama meninggal dunia? Ini merupakan salah satu mukjizat, yang mana ia adalah termasuk dalam perkara gaib yang manusia hari ini tak mampu untuk faham dan kenal serta tahu, melainkan daripada pengkhabaran yang benar. Dan pengkhabaran yang benar dalam agama Islam datang daripada 2, iaitu Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang sahih, yang pasti, ya, yang telah dipastikan oleh pakar hadis di kalangan para ulama silam yang telah lalu. Artinya perkara yang pelik, perkara yang aneh menurut pengalaman hidup kita. Nabi Muhammad naik ke langit Isra Mi'raj. Ketika Mi'raj ketika Isra, Nabi dilaporkan jadi semayang di Masjidil Aqsa, menjadi imam kepada para nabi-nabi yang lain di belakang dia. Ini perkara pelik lah menurut pengalaman kita. Macam mana orang yang dah meninggal dunia jadi makmum? Hari ni kalau kita sebut, orang akan menjauhkan diri daripada kita. Orang kata ini kalau tak terlepas tajuk rambutan, demam agaknya. Sebab kita orang biasa dan kita tak mampu nak buktikan pengkhabaran kita. Adapun pengkhabaran yang seumpama ini, yang pelik-pelik, malah yang mungkin yang lebih pelik daripada itu lagi, ya, maka tak ada jalan lain untuk kita percaya melainkan sekiranya ia dibuktikan sama ada melalui pengkhabaran Al-Quranul Karim ataupun hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Baru ni saya ada dengar di sosmed ni macam-macam cerita dia.
jangan mudahnya share. Ya, kalau kita malas nak siasat, jangan share lah. Kalau kita nak share, siasat dulu. Kita buat homework sikit. Baru ni ada seorang, tersebab lah, saya pun tak baca habis lah. Saya tak pasti, mungkin di Indonesia, mungkin pengkhabaran tu terbit. Katanya ada seorang wali ni, dia telah mengislamkan orang yang telah mati. Orang tu mati kafir, tapi dia telah mengislamkan orang yang telah mati. Ini rare punya information ni. Pengkhabaran yang awal-awal lagi kita tolak lah, ya, sebab pelik sangat. Tapi yang paling penting kerana tidak ada pensabitan daripada wahyu Al-Quran maupun hadis. Malah Nabi dan Rasul pun tak mampu buat macam tu. Dia dah mati dalam kafir, tapi tak macam mana entah, dia pergi alam barzah ke, dia jumpa kat mana-mana ke, yang dah mati tu mengislamkan pula yang mati tu. Macam mana pula ni? Jadi kita tinggalkan khabar yang macam tu. Baik. Jadi pertemuan Nabi Adam dan Nabi Musa ni pertemuan yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dinyatakan dalam mana-mana Al-Quran dan hadis tentang perinciannya, di mana, bagaimana, adakah roh dengan roh ataupun roh dengan jasad, ataupun jasad dengan jasad, wallahu taala alam. Tapi pertemuan tu sabit kerana ia disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik, riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Cerita ini riwayat daripada Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Musa qala." Satu hari Nabi Musa alaihi salam telah berkata, "Ya Rabb, wahai Tuhanku." Nabi Musa ni antara keistimewaan dia adalah dia ni adalah kalimullah, Rasul yang bercakap dengan Allah secara direct. Ini pun sukar untuk dihuraikan secara terperinci. Rasul-rasul lain pun Allah bagi wahyu, tapi keistimewaan Nabi Musa ni lebih daripada rasul-rasul lain. Allah memberikan kepada Nabi Musa ni kesempatan untuk bercakap dengan Allah ketika Nabi Musa dipanggil ke Bukit Tur Sina di Mesir. Bukit Tur Sina ni tinggi. Saya tak pernah pergi, walaupun saya pergi Mesir setahun, tapi saya tak pernah pergi. Tapi kawan-kawan cerita kalau banyak orang pergi Bukit Tur Sina ni, dia naik tengah malam sampai besok subuh. Maksudnya jauh lah nak naik tu. Siapa yang kaki hiking boleh cuba lepas Covid ni, sebab nak tengok terbit matahari, pemandangan yang cantik, ya. Tapi di situlah Nabi Musa pernah dipanggil oleh Allah bermunajat dengan Allah selama 40 malam, 40 hari 40 malam. Cuma bagaimana berlaku benda tu, Allah bercakap, Nabi Musa dengar. Ini yang susah. Kita tak perlu untuk terlalu cari sangat macam mana perinciannya, sebab memang tidak ada perincian pun. Dalam Quran pun tak ada, dalam hadis pun tak ada. Jadi kita cuma tahu maklumat. Maklumat tu apa? Allah pernah bercakap dengan Nabi Musa secara direct, tanpa perantaraan malaikat. Itu yang kita tahu. Bagaimana caranya, tak payah kita fikirlah. Baik. Mungkin dalam pertemuan tersebut, dalam dalam munajat tersebut, Nabi Musa kata, "Ya Rabb, abuna Adam akhrajana wa nafsahu minal jannah." Bapa kami semua Adam, dialah yang punca kami ni semua telah terkeluar dari syurga. Nabi Adam ni dialah telah menyebabkan dia keluar dari syurga, dan lepas tu bila dia dah keluar, seluruh keturunan manusia pun turut sama, tak sempat merasa duduk syurga dulu, ya. Jadi sebahagian ulama, sebahagian daripada pengkaji hari ini, dia macam fikir, kenapa tiba-tiba Nabi Musa ni dia macam, saya istilahkan mengeluh lah, kenapa? Ada sebahagian pengkaji hari ini kata, barangkali Nabi Musa tiba-tiba dia boleh bangkitkan topik yang pada kita tak perlu bangkit lah, tapi mungkin dia terkenang balik. Mungkin kerana Nabi Musa tu sendiri, kalau kita cek latar belakang hidup dia terutama ketika bukan sekadar ketika jadi Rasul, sebelum jadi Rasul lagi, Nabi Musa ni antara Nabi yang boleh kata sepanjang hidup dia ni hidup dengan penuh cabaran. Bayangkan sebelum dia lahir, tuan-tuan mungkin boleh buka dalam surah Maryam. Sebelum dia lahir, Nabi Musa ni ketika dalam kandungan ibunya, di zaman itu Fir'aun telah menetapkan satu ketetapan, setiap bayi, setiap wanita yang mengandung diarahkan cek, ditulis namanya, diketahui bila due date-nya,
Setelah dia lahir, askar-askar dikerah untuk cek apa jantina anak tersebut, lelaki ke perempuan. Kalau perempuan biarkan, kalau lelaki dibunuh. Kan, bunuh semua lelaki. Jadi Nabi Musa lahir waktu tu zaman darurat dipanggil. Kemudian Nabi Musa pun selamat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Hiduplah dia, okey, sedap, hidup senang sikitlah di istana Firaun. Ini disebutkan dalam kisah dalam surah Maryam juga. Kemudian bermulalah apabila, walaupun dia ini hidup mewah di istana Firaun, tapi dia seorang yang dipelihara oleh Allah, mempunyai stand yang benar dalam tentang kehidupan, sehinggalah dia terjebak dengan satu kes apabila dia telah secara tidak sengaja menumbuk seorang lelaki Qibti yang seketurunan dengan Nabi Musa, dengan Firaun, dan mati lelaki tersebut dengan satu tumbukan. Dia tumbuk ni sebenarnya nak menghalang lelaki Qibti tadi daripada menzalimi seorang lelaki Bani Israel. Waktu tu ada, kita kata, kasta lah. Firaun mengamalkan kasta Qibti ni kasta mulia, Bani Israel di Mesir ni kasta yang hina. Jadi bila pemerintah menerapkan sebegitu rupa, rakyat ini melampau. Dia jumpa yang Bani Israel, dia bully. Kalau tengah beratur, dia potong. Macam-macam lah orang-orang golongan kayangan ni hari ni kan. Disombong dengan golongan marahain sebahagiannya. Jadi Nabi Musa nak tolong lah, tapi tumbuk mati. Bila tumbuk mati, dia pun larikan diri ke Madian di Jordan. Dan ketika itulah bermulalah saat dia dikejar. Kemudian dia pun duduk di Madian, jadi menantu seorang Rasul, berkahwin di situ. Kemudian Allah perintahkan dia supaya bertemu Firaun. Bermulalah di saat cabaran. Saya menyimpulkan cabaran Nabi Musa ketika berdakwah ada dua yang paling besar. Pertama, Firaun tu sendiri, Firaun yang zalim, yang kuku besi, ya, walaupun Firaun kemudian terbunuh dalam laut lemas, tapi cabaran yang kedua, dan cabaran ini cabaran yang Nabi Musa hadapi sampai beliau mati, adalah cabaran menguruskan Bani Israel itu sendiri. Nabi Musa akhirnya meninggal dunia di sebuah kawasan dipanggil Tih, ya, satu tempat yang waktu tu macam padang pasir, kemudian ada bukit-bukit batu. Dia meninggal di situ ketika jadi warden, saya istilahkan warden, menguruskan kelompok Bani Israel yang enggan melakukan perubahan. Mati di situ, mati jaga Bani Israel ni. Nabi Muhammad SAW lain. Ketika dia meninggal dunia, Nabi Muhammad boleh rasa lega sebab sahabatnya boleh diharapkan untuk meneruskan legasi dakwah. Nabi Musa ketika meninggal dunia, Bani Israel belum berubah lagi. Ya. Ada banyak faktor. Kalau di kesempatan kita akan bahas nanti apa masalah Bani Israel ni. Baik. Jadi Nabi Musa mungkin penat mengurus Bani Israel yang banyak cakap, banyak soal, kerja tak buat, mengelat, menghina. Macam-macam lah Bani Israel ni, ya, macam-macam. Ada nanti sebahagian kisah Nabi Musa, dan saya harap tuan-tuan ingatlah nanti apa antara cabaran tu. Memang kalau kita sebagai ketua, pemimpin, kita rasa sedih, ya? Anak buah yang kita tolong, belakang kita dia mengata kita, malah berdepan kita pun dia pun menghina kita. Itulah yang antara lain Nabi Musa hadapi. Mungkin kata pengkaji hari ini, bila dah Nabi Musa ni duk hadap macam-macam cabaran, dia rasa dunia ni penat semualah. Lepas tu dia teringat mungkin, kalau Nabi Adam dulu tak langgar perintah Tuhan, seronok dalam syurga, tak payah hadap benda-benda macam ni. Macam tu barangkali terlintas di hati Nabi Musa. Tu Nabi Musa satu hari kata, "Ya Rab, bapa kami lah yang jadi punca, kami semua berada di sini. Kalau dia tak langgar arahan kamu, kami semua dalam syurga lagi, seronok dalam syurga." Tempat yang Tuhan sebut dalam surah Taha kepada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam dipesan jangan dekati sebuah pokok ini. Pokok ini tuan-tuan, kita tak tahu pokok apa, tapi kata ulama tafsir ada sebatang pokok yang berbuah di syurga yang Tuhan kata kat Nabi Adam, la taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu berdua Adam dan Hawa mendekati pokok ini, artinya ambil buah dan makan. Pokok tu
apa sifat dia, buahnya rupa macam mana, namanya di bumi ada ke tak, itu maklumat yang tak terperinci kepada kita. Tapi mungkin tuan-tuan pernah baca, mereka kata buah khuldi ustaz. Buah khuldi itu satu sudut betul, tapi bukanlah Allah yang menamakan pokok itu sebagai pokok buah khuldi. Mungkin kecil, saya pun dengar cerita ni kan, buah khuldi tu kata di sini, kata orang lelaki, orang perempuan jadi minta maaf jadi payudara. Tu pun tak ada, tak sabit dalam mana-mana riwayat Al-Quran dan hadis. Tu cerita Bani Israel. Cerita Bani Israel ni daripada Taurat, Injil dan seumpamanya, cerita yang kita kena tawakuf, hold dulu. Siasat, tapi tak guna juga siasat, sebab memang sampai ke bila pun kita tak akan tahu sumbernya, sebab ia rekayasa, ditambah, ditokok oleh agamawan-agamawan Bani Israel di zaman lampau lagi. Jadi kalau nak buat kajian, memang banyak kerja, seumur hidup pun tak selesai. So kita hold dulu, tak payah bawa cerita lah, begitu. Tapi buah khuldi itu ada. Siapa yang namakan sebagai buah khuldi? Iblis. Iblis, setelah dia declare diri, tak mau sujud, sombong, kemudian Iblis telah bersumpah di depan Allah. Bersumpah dengan nama Allah di depan Allah, saya akan sesatkan Adam dan seluruh anak pinaknya, cucu cicitnya, melainkan hamba-hambamu yang ikhlas beriman kepadamu saja. Yang ni susah Iblis nak berkena dan scam dia. Jadi bermulalah usaha yang gigih. Nabi Adam ni duduk dalam syurga tak tahu berapa lama, tapi lama juga nampak gayanya tu. Ya. Tuan-tuan, kalau kita tengok pasal apa Nabi Adam akhirnya makan buah tersebut. Kalau kita tengok literaturnya dalam Al-Quran, kita akan kata memang padanan Nabi Adam terkenal juga akhirnya. Kita pun kalau di tempat beliau, kita akan terkenal juga. Sebab saya pernah dengar, saya baca dalam sosmed, orang zaman sekarang, tak budak-budak muda mana dia baca pun separuh-separuh, dia kata, tengok moyang kita lupa-lupa orang ni. Semudah ni cakap. Kalau kita baca cerita, kita akan tahu, memanglah kita ni ada sifat pelupa, tak nafi. Tapi Nabi Adam digasak kiri kanan. Saya bawa contoh apa pendekatan Iblis untuk akhirnya menundukkan, menjadikan Nabi Adam ni akhirnya makan juga. Antaranya Allah sebut, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Allah cerita dialog Iblis kepada Nabi Adam dan Hawa. Wa qasamahuma, lalu Iblis telah bersumpah kepada mereka berdua, demi Allah. Tuan-tuan, Nabi Adam ni tak pernah jumpa manusia lain sewaktu di dalam syurga melainkan isterinya Hawa saja. Makhluk lain mungkin dua lagi, malaikat-malaikat dan juga Iblis ni. Tu je. Nabi Adam tidak ada yalah, dengan Hawa isterinya orang yang baik, malaikat pun malaikat yang baik, makhluk yang soleh. Satu ni Iblis, tapi Iblis ni tak nampak jahatnya lagi, sebab sebelum ni dia baik. Sebelum ni dia memang baik, dia bersama malaikat. Jadi Nabi Adam tak ada pengalaman bersosial dengan orang jahat, orang penipu, scammer. Tiba-tiba first time dengar, demi Allah, wa qasamahuma, kata Iblis, inni lakuma laminan nasihin, saya ni nasihat kamu makan buah tu. Buah tu sebenarnya boleh makan. Walaupun Nabi Adam pun fikir juga, dulu Tuhan kata la taqraba hadhihi syajarah. Tuhan pesan sekali dua mungkin. Lepas tu Iblis duduk datang makan buah ni, tak boleh. Wahai Iblis, contoh sajalah, mungkin kita bayangkan begitu dia punya interaksinya. Tak boleh, Allah tu pesan. Betul, memang Allah tak bagi, tapi boleh makan sebenarnya. Duk asak dia perkuat dengan sumpah, demi Allah, saya ni mencadangkan saja, saya ni bagi nasihat, boleh makan. Lepas tu dia tambah lagi apa? Hal adul, ni dalam surah wa qasamahuma, surah Al-A'raf. Ya, Iblis sumpah ni dengan nama Allah. Kita dengan orang sumpah dengan nama Allah ni takkan tak percaya lagi, bahasa-bahasa kita takkan tak percaya lagi dengan nama Allah dia pakai tu pula. Tapi zaman kita ni, kita kurang-kurang kita pernah ada pengalaman orang bersumpah palsu. Nabi Adam tak pernah ada pengalaman itu. Jadi goyang jugalah kepercayaan Nabi Adam tu. Satu lagi antara cara Iblis akhir sekali menundukkan Adam, dalam surah Taha, Allah kata apa? Allah cerita, Iblis jumpa Adam, dia kata, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai
Adam, nak tak aku bagi tahu satu rahsia? Sebatang pokok ataupun sebatang pokok yang buahnya buah khuldi. Itu namanya, mungkin orang kita ambil kemudiannya. Tapi nama itu bukan Allah yang sebut. Allah dah sebut. Iblis yang letak nama. Tapi Allah laporkan baliklah istilah yang iblis pakai. Syajaratul khuldi, pokok yang buahnya buah khuldi. Khuldi ni kekal. Siapa makan kekal. Wa mulkil la yabla. Kalau makan selain kekal panjang umur, kamu akan dapat pemilikan yang takkan binasa. Artinya duduk dalam syurga sampai bila-bila. Nak tak? Kamu nak tak? Buah yang boleh kekalkan kamu dalam keadaan kamu hidup sampai bila-bila, kekal dalam keadaan nikmat syurga seperti hari ini. Apa dia? Tu dia, pokok tu lah. Tu rahsia Tuhan tak bagi makan. Kalau kamu makan, kamu kekal. Dia tipunya Nabi Adam. Dia tu dia tambah sumpah, wa qasamahuma, demi Allah. Kita, kalau kita pergi satu tempat first time, tak pernah pergi tempat tersebut, walaupun kita dah Google segala-galanya, tapi sampai ke tempat tersebut, kita mesti ada masalah juga. Masalah nak percaya ke tak percaya daripada teksi ni, harga tu kan. Dalam pada kita hati-hati pun kena tipu juga. Sebab apa? First time sampai ke tempat tersebut, kita pun tak tahu harga teksi berapa tambang, harga makanan tu betul ke macam tu. Dalam pada kita hati-hati pun kena tipu sebab kita tak ada maklumat. Kita tak ada maklumat lama yang boleh kita compare. Nabi Adam barangkali begitulah keadaannya. Tak tahu. Tak ada pengalaman, kena tipu, kena sumpah palsu. Jumpa orang baik-baik, malaikat dengan isteri, tak pernah jumpa orang jahat. Itu yang kena tipu. Sebab tu ada satu syair mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Syair itu bagus juga, tapi kena hati-hati ya. Kata syair tu, saya tahu, kenal kejahatan bukan sebab nak buat jahat tersebut, tapi sebab nak hati-hati. Nak tahu, minta maaf lah, negatifnya smartphone, kena belik masuk juga. Tapi bukan nak jadi leka. Saya terus terang lah, sehari dua ni duk buka sajalah install game, macam game lah, game tembak, game lawan, game yang berat-berat tu. Tapi saya kali buang balik lah kan. Main. Rupanya lepas habis satu level, nak masuk level berikutnya jadi iklan. Iklan tu macam-macam tuan-tuan. Saya simpulkan iklan tu untuk game ni macam tak sesuai bagi anak nak main. Hari ni dia bagi iklan TikTok dalam tu macam-macam orang. Lepas tu bagi iklan game-game yang agak-agak lucah. Ada game yang lucah kan. Lepas tu jadi iklan chat yang bukan nak cari kawan dah. Dulu kita chat nak cari kawan, ni nak cari teman tidur pun boleh juga. Ada. Saya kata bahaya semua. Iklan tu, game tu okey lagi. Walaupun tak okeynya kalau dia melalaikan. Tapi iklan antara step ataupun level ke level tu membimbangkan. Sampai saya kata, macam mana aku nak elak anakku daripada main game. Jadi kita tahu kejahatan tu, bukan sebab kita nak masuk install balik benda tu, cari, tapi nak berhati-hati dan mengelakkan diri. Mungkin itu yang berlaku pada Nabi Adam. Tak ada pengalaman tentang apa itu kejahatan, pembohongan, penipuan, sumpah palsu. Akhir sekali dia ditipu. Itu satu faktor. Yang faktor kedua, Allah sebut dalam surah Taha, walaqad ahidna adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Ini saya rasa faktor yang kita semua ada. Kata Allah, dan sesungguhnya kami telah pesan pada Nabi Adam tentang pokok tu, larangan makan buah tu. Sebelum ini fanasiya, tapi dia telah lupa. Walam najid lahu azma, dan ketika dia makan tu dia sudah hilang. Kami tidak mendapati keazaman dia untuk berpegang dengan pesanan tersebut. Allah sebut faktor lupa. Ini faktor semua daripada kita. Maknanya apa? Kita membayangkan Nabi Adam dah berada di syurga tu dah lama tempoh dia. Benda dah lama. Tuan-tuan cuba kita recall balik hidup kita ni. Apa benda yang pernah dulu kita sakit sebab kita terbuat, lepas tu kita lupa, kita buat lagi sekali pula baru ni. Banyak kali. Contohnya pernah masak nasi hangit. Nasi atas dapur lah.
Baru ni saya masak nasi hangit. Bau satu rumah hangit dia tu. Tak diguna langsung nasi tu. Kali main game lah baru ni. Tapi dah buang lah. Kalau tuan-tuan cik dah buang sekali. Sajalah masak nasi sikit, satu pot je. Sekali terlupa. Dulu pernah dulu. Tapi banyak kali tak lupa lah. Duk ingat. Tapi biasalah. Lepas beberapa ketika dia mesti akan lari satu keadaan lupa. Itu manusia. Nabi Adam antara sebab dia makan buah tersebut kerana faktor lain selain daripada iblis duk tipu dia, duk pujuk dia, duk scam dia, bawa bukti palsu, dakwaan palsu, overclaim pada buah tersebut. Dia juga faktor dalamannya dia lupa. Itulah yang berlaku pada kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kembali pada cerita Musa tu mengadu Adam lah yang telah menyebabkan kami semua terkeluar ni. Fa arahu Allahu Adam, kata Nabi, lalu Allah menzahirkan Adam di depan Musa. Maksudnya mungkin Tuhan kata, sekarang kau tanyalah Adam, betul ke dia punca segala-galanya ke apa? Faqala, lalu Musa kata, anta abuna Adam, kamukah moyang kami yang bernama Adam? Faqala, kata Adam, na'am, ya, betul. Maksudnya ini mungkin first time Nabi Musa jumpa. Sebab orang kalau jumpa first time mesti tanya dulu, Encik Ahmad ke dalam Facebook? Kalau kita nak sewa rumah ke, nak beli barang kan, tanya nama lu betul ke tak? Qala na'am, kata Adam, ya, saya lah orangnya. Qala, kata Musa, antal ladzi nafakha Allahu fika min ruhi. So Musa ni pun nama ni mungkin masih lagi kurang yakin. So Musa tanya beberapa ciri khusus yang hanya ada pada Adam saja. Engkaukah manusia yang telah Allah tiupkan pada engkau rohnya? Ini kalau kita lihat Allah cipta Adam dengan kita lain. Prosesnya ada sedikit perbezaan. Allah ketika mencipta Adam daripada tanah, sedangkan manusia dan cucu cicit Nabi Adam daripada sperm dan ovum. Dalam Quran Allah sebut setelah Nabi Adam dibentuk dengan tanah jasadnya, Allah kata nafakhtu fihi min ruhi, aku telah meniupkan ke dalam tubuhnya itu rohku. Ini saya nak terangkan roh Allah. Macam mana Allah kata dia tiup rohnya ke dalam tubuh Adam? Adakah maksudnya di dalam tubuh Adam tu ada roh Tuhan? Maksudnya Tuhan kerat sikit ke roh dia, unsur-unsur ketuhanan tu letak dalam jasad Nabi Adam? Itu persoalan lah. Kalau kita kata ya, sebab Al-Quran kata begitu, artinya Nabi Adam tu separuh insan, separuh mungkin Tuhan. Jadi lain pula. Hati-hati, mungkin tafsir tu ada kadang-kadang kita jumpa orang-orang ni. Sebab kepada Nabi Isa pun Allah kata Allah meniupkan roh kepada Nabi Isa. Sebab tu orang Kristian salah faham, lalu dia anggap Nabi Isa tu anak Tuhan. Sebab Nabi Isa tu selain daripada dia diciptakan, diwujudkan tanpa bapa, tanpa hubungan kelamin lah kita kata, ditambah pula roh Tuhan ditiup ke dalam rahim Maryam, terbentuknya manusia bernama Isa. Itu yang mereka kata anak Tuhan. Itu antara sebabnya lah, faktornya. So, adakah Nabi Adam tu Tuhan ke, anak Tuhan ke? Sebab Tuhan kata, aku tiupkan pada tubuhnya rohku. Allah menisbahkan roh itu pada dirinya. Di sinilah ulama sebut, ulama dah bahas lama dah, dia kata maksud Allah mengatakan roh yang ada dalam jasad Adam tu rohnya, bukan roh tu adalah sebahagian daripada diri Tuhan. Tapi roh aku bermaksud roh yang aku ciptakan. Macam kita kata, Allah kata kepada Kaabah, rumah Allah. Adakah Allah duduk di situ? Kita pergi umrahan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pemudahkan kita ke Mekah untuk berumrah dan haji balik, insya-Allah. Amin. Kita pergi tawaf besar kat Kaabah tu kan. Kita kata, Allah kata Kaabah ini Baitullah. Baitullah, rumah Allah. Macam kita rumah Haji Senin. Haji Senin tak ada sini kau. Ni orang kata teman Sarah. Kita tahu lah dalam rumah tu ada Haji Senin. Bila kata rumah Allah, dalam rumah tu ada Allah lah. Kalau Allah ada di situ,
Maksudnya Allah duduk di mana? Dan timbul satu isu yang paling besar pula lepas itu. Adakah Allah macam makhluk perlukan rumah tempat tinggal? Sebab makhluk ni perlukan rumah tempat tinggal, semut perlukan sarang, semut perlukan busut, burung perlukan sarang dan seumpamanya. Malaikat perlukan langit untuk dia tinggal kat situ. Allah Ta'ala, kalau kita kata dia ada rumah, artinya Tuhan dah sama dengan makhluk. Sedangkan Tuhan telah menafikan dalam Quran bahawa dia tidak berserupa dengan makhluk. Jadi maksud rumah Allah tu pada Kaabah tu bukanlah Allah yang tinggal situ, tapi Allah menisbahkan Kaabah tu kepada dirinya sebagai menandakan mulianya Kaabah itu di sisi Allah, sehingga Allah menisbahkan Kaabah tu kepada dirinya. Jadi samalah ruh. Baik. Kata Nabi SAW, engkaukah wahai Adam orang yang Allah telah tiupkan rohnya pada dirimu, wa 'allamakal asma'a kullaha, kemudian Allah telah mengajarkan seluruh nama-nama benda kepada Nabi Adam. Nabi Adam ni sebelum dia turun ke bumi, Allah dah masukkan dia satu kelas intensif, bahasa kita lah bagi mudah faham, iaitu kenal apa benda yang ada di bumi tu. Bahasa kita lah, masuk briefing, Adam ni bumi, bumi tu sfera. Marah pula sekali ada yang kat sini kata bumi tu rata. Tak apalah, kita bukan nak tengkar bab itu. Sfera, ada oksigen kat situ, ada pokok, ini haiwan, nama lembu, kambing boleh dimakan, ini babi tak boleh makan, ini rimau kalau jumpa lari, ini macam-macam lah dia kenal. Api, fungsinya apa, semua Adam telah dapat maklumat itu sebelum turun ke bumi lagi. Itu maksud allamal asma'a kullaha. Allah telah ajarkan Adam seluruh nama-nama benda yang ada di bumi. So Adam dia bukanlah mari-mari tak erti cakap ke bumi ni mendengus-dengus macam cerita. Sebagai orang membayangkan manusia tu bermula macam tu. Tak, Adam ni dah intelijen dah, masa turun tu dah ada maklumat macam-macam lah. Kata Nabi Musa lagi, wa amaral malaikata fasajadu lak, dan engkau jugakah orang yang telah Allah perintahkan malaikat sujud pada kamu? 3 benda, 3 ciri ni Nabi Musa tanya kepada Nabi Adam. Sebab nak kenal pasti betul ke engkau orangnya ni. Sebab hanya Adam saja yang ada syarat ataupun ciri-ciri ni. Cuma apa maksud malaikat sujud? Ada kata sujud inhina ni sujud tunduk macam orang Jepun. Ketika, maksudnya kalau ikut pandangan ni, kita membayangkan malaikat ketika ramai-ramai Allah Ta'ala suruh sujud ke Adam ni, sujudnya macam cara orang Jepun sujud. Ada kata sujud tu sujud macam sembahyang tadi. Jadi mana satu sujud yang kita rasa lebih tepat? Ini kalau kita berbalah pun tak payah panjang-panjang sangatlah. Yang kita tahu sujud, cara sujud je kita tak tahu kan. Cuma ada satu pandangan kata, wallahu ta'ala alam, malaikat ketika sujud pada Adam, Allah perintahkan mereka sujud dengan keadaan macam kita sembahyang. Okey, dakwaan tadi perlukan dalil. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, faqa'u lahu sajidin. Siapa belajar bahasa Arab dia boleh faham lah, nampak dapat tangkap lah. Faqa'u lahu sajidin. Ketika Allah perintahkan malaikat sujud, kata Allah faqa'u. Faqa'u ni fi'il amar kepada waqa'a. Waqa'a yaqa'u waqa'an. Waqa'a ni bahasa kita, bahasa terjemah sebenarnya boleh terjemah kata tersembam jatuh. Tersembam jatuh. Jadi sujud ni mirip kepada waqa'a tadilah. Kalau kita tekat tunduk macam orang Jepun tu, itu kita masih berdiri tegak lagi. Cuma badan kita je kita rendah kan. Waqa'a ni maksudnya kita terlungkup atas tanah. Jadi ketika Allah kata faqa'u lahu sajidin, bertelungkuplah kamu semua dalam keadaan bersujud. Di sini sebagian ulama kata nampak ada isyarat. Allah bagi isyarat melalui kalimat qa'u tadi tu, bahawa cara sujudnya para malaikat adalah dengan unsur bertelungkup. Sujud macam dalam sembahyang lah. Wallahu ta'ala alam. Ini isyarat bahasa dalam bahasa Al-Quran sahaja ya. Okey. Qala na'am, kata Adam, ya betul, semua tu berlaku pada saya. Oh, so Nabi Musa dapat maklumat. Oh, inilah orangnya. Lalu kata Nabi Musa, fama hamalaka ala an akhrajtana wa nafsak minal jannah. Baik, soalan yang berikutnya, yang panas sekali. Apa motif, apa sebab yang menyebabkan kamu ni keluarkan diri kamu daripada syurga?
Oh, ini yang tadi Musa duk kata kat Tuhan tadi, mengadu kat Tuhan. Penat hidup di dunia ni macam cabaran, tak berhenti-berhenti. Nabi Musa ni mati ketika kaumnya belum selesai, belum berubah lagi. Habis tu kaum Nabi Musa berubah macam mana tuan-tuan? Kaum Nabi Musa berubah. Jawapannya tak berubah. Kepelikan mereka itu, mereka ni sebagian ahli psikologi kata Bani Israel zaman Nabi Musa ni dia ada impurity complex. Terlalu rendah diri sangat. Kita ni orang Yahudi, apa yang kita boleh buat? Maju pun tidak. Dia memang dah ada macam tu dah. Rendah diri itu bagus, tapi kalau menghina diri sampai tahap itu memang tak bagus. Tak ada keyakinan diri, self respect tak ada. Sebagian ahli psikologi kata begitulah. Jadi mereka ni Nabi Musa cuba ubah, tak boleh berubah. Akhir sekali kepelikan mereka ini tamat dengan matinya semua. Matinya generasi satu dulu, generasi pertama dulu. So anak-anak kemudiannya di zaman Nabi Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ni murid Nabi Musa yang hidup dengan Nabi Musa di tempat tersebut. Dia ni hidup, dia ni kemudi generasi yang berikutnya. Lalu berubahlah Bani Israel pada bangsa yang lebih maju selepas itu. Tak berubah langsung, tak berjaya Nabi Musa ubah. Ialah sebab perubahan ni bergantung pada empunya diri jugalah. Baik, jadi kenapa wahai Adam kau jadi punca, kau keluar daripada syurga sampai kami pun sama? Kalau duduk diam-diam, macam tu bahasa kita, patuh arahan, patuh SOP, kan tak keluar. Macam itulah. Faqala lahu Adam pun bila dah kena tanya sebagai manusia rasa tak selesa juga. Man ant? Kamu pula siapa ni yang tiba-tiba datang tanya soalan mengimbau zaman lepas-lepas ni, ungkit pula cerita lama. Siapa kamu? Oh, Nabi Adam pun tak pernah jumpa Nabi Musa, first time waktu itu. Qala, kata Musa, ana Musa, saya Musa. Nabi Adam dah tahu, memang dah tahu dah, cucu cicitnya Musa. Kemudian kata Nabi Adam, antam nabiyyu bani Israel alladhi kallamaka Allah min wara'i hijab falam yaj'al bainaka wa bainahu rasulan min khalqih. Oh, jadi engkaukah nabi kepada Bani Israel dan juga nabi yang telah Allah bertutur dengannya tanpa hijab. Dan ketika Allah bertutur dengan kamu ni tak ada perantaraan malaikat. Kamukah nabi itu? Sebab Nabi Adam memang nak pastikan lagi, betul ke kamu ni Musa yang begitu ke Musa yang lain pula? Kata Musa, "Naam. Benar, sayalah orangnya. Dengan keistimewaannya Allah bagi itu, sayalah orangnya." Lalu kata Adam sebagai menjawab soalan. Soalan tadi apa Musa tanya? Apa punca engkau ni buat? Apa yang mendorong engkau buat melanggar peraturan Allah di dalam syurga sampai engkau keluar? Ni jawapan dia. Jawapan dia dalam bentuk soalan juga. Fa fima talumuni fi syai'in sabaqa min Allah Ta'ala fihi al-qada'u qabli. Baik, wahai Musa, kenapa engkau nak mengecam aku, marah pada aku pada sesuatu perkara yang telah Allah tetapkan sebelum aku wujud? Maksudnya ketetapan bahawa aku akan turun ke syurga ni benda yang telah Tuhan tetapkan sebelum aku diciptakan lagi. Iaitu sejak azali lah. Kalau kita tengok dalam Quran kan Allah sebut pada malaikat sebelum Allah ciptakan Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah kata kepada malaikat, saya nak jadikan seorang khalifah manusia di bumi. Khalifah tu yang mengurus bumi. Jadi sebelum tu Nabi Adam belum cerita. Masa kata Allah declare benda tu kat malaikat, Adam belum ada lagi. Jadi Allah dah tetapkan kok mana pun bumi itu nanti akan ada khalifah yang mengurusnya, manusia. Jadi kan itu kan ketetapan. Cuma proses bagaimana Adam tu keluar, prosesnya begitu. Macam tuan-tuan lah, saya pun kadang terkenang kisah-kisah lama kan. Kadang-kadang kita ada buat, bila kita kenal diri kita sekarang ni, kenapa jadi macam ni? Contohlah kita kenal yang positif berjaya kan. Dia kena macam saya keluarga saya bukan ustaz. Saya seorang je ustaz. Orang panggil saya ustaz lah, agamawan kan, belajar lebih sikit. Ayah saya bukan, mak saya pun bukan, orang awam biasa saja. Tapi bila saya kenang-kenang balik, saya pergi sekolah pondok ni bukan kerana bapak saya yang nak bawa saya,
Tapi kerana saya takut injek BCG darjah 6 waktu tu. Ni macam rahsia ni. Saya sekolah kebangsaan kan, BCG yang masa lahir tu kita dah kena lah. Lepas tu masa darjah 1, darjah 2, geng-geng darjah 6 duk gempak. Saya orang Selangor pergi kat Kedah, belajar kat Kedah tu. Kata nanti BCG ni injek api lah, apa benda lah kan. Kita dengar injek dia tajam lah, api pula 2 kali tajam, sakit. Darjah 2 kita fikir macam mana aku nak buat ni, takkan nak lari. Nanti bila ada pemeriksaan kena juga. Lagi dengar jiran sebelah kata sekolah pondok, kita pun tak tahu sekolah pondok ni apa. Cakap darjah 2 masa kat ayah kita, ayah tak mau tak seronok sekolah sini, nak sekolah pondok kan. Ayah saya pun tak tahu kenapa saya nak pergi sekolah pondok sampai sekarang dia tahu. Kenapa kita tak seronok tak mau cakap kata BCG. Lagi-kali ayah saya tahu kata jiran nak hantar sekolah, ya ikut anak jiran. Menyesal jugalah kali pergi pondok sebab apa? Jauh ke Perak sana, darjah 3 pergilah. Darjah 4 pergi ke Kedah, lagi jauh sampai tingkatan 6. Memang banyak pahitnya lah waktu awal-awal dulu menangis. Kejar kereta ayah bila ayah balik. Dulu nak sangat kan. Tapi bila fikir balik, inilah kadang-kadang cara proses tu berlaku begitu. Saya bersangka baiklah dengan satu hadis ni. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nabi kata, siapa yang Allah nakkan kebaikan pada dirinya, antara cara Allah, tandalah Allah nak bagi kebaikan pada dia, Allah bagi dia faham agama. Saya bagi, mudah-mudahan Allah nak baik pada aku lah. Walaupun bila kena balik nak tergelap, orang dah sedih, orang dah juga. Kan? Jadi Nabi Adam ni, decision telah dibuat, akan ada khalifah mengurus bumi. Cara bagaimana itu yang macam tu. Tu maksud Nabi Adam. Kata Allah letakkan lebih awal daripada itu lagi. Baik. Jadi kata Nabi Adam taklah fokus tentang dia kena tipu dengan apa semua tu. Dia kata, apa pasal kau nak marah aku? Pada ketetapan yang telah Tuhan buat sebelum aku, wujud lagi. Baik. Wa fi riwayat al-Bukhari, satu riwayat lain kata, atalumuni ala amrin. Adakah kamu nak kecam aku, nak marah aku, nak salahkan aku? Qaddarahu Allahu alayya. Satu benda yang telah Tuhan takdirkan kepada aku qabla an yakhluqani bi 40 sana, yang telah Tuhan tetapkan sebelum Tuhan mewujudkan aku 40 tahun. 40 tahun sebelum Nabi Adam wujud, Allah dah tetapkan dah. Jadi jangan salahkan aku. Decision telah dilakukan oleh Allah, keputusannya. Itu proses sahaja. Allah katalah dalam konteks saya ni. Dia konteks lain lah. Contohnya kita tengok ada orang tu, hari ni dia baik, orang surau, pergi mengaji rajin, positif lah orangnya, orang yang bersosial baik bagus. Dulu tak macam tu pun, dulu jahat, kaki curi. Tapi apa yang menyebabkan dia jadi macam tu, dia jadi baik? Sebab dia telah ditangkap ketika mencuri, masuk penjara. Penjara itulah prosesnya. Orang tak salahkan proses tadi. Apa hal kau buat jahat, apa hal kau ni, curi, tak reti jaga harta orang apa, tak hormat, tak respect orang. Tak, orang tak salahkan itu. Orang tengok dia jadi baik sekarang kan. Jadi Allah memang nakkan kebaikan pada banduan tadi tu, supaya dia masuk syurga esok di akhirat. Allah tak nak dia masuk neraka. Maka proses supaya dia boleh masuk syurga pahit sikit lah. Allah nak ubah tu, iaitu dengan dia kena tangkap, ada pengalaman buruk dalam penjara, namanya buruk, susah dapat kerja, contohnya lah. Tapi akhirnya sekali dia jadi orang yang baik. Kadang-kadang begitu. Hikmah di sebalik proses itu besar. Kita tak lihat kat proses, lihat pada hikmah tersebut. Baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas menamatkan kisah ni, inda zalika fahajja Adam Musa, fahajja Adam Musa. Begitulah cara Nabi Musa berhujah kepada begitulah caranya Nabi Adam berhujah kepada Musa, begitulah caranya Adam berhujah kepada Musa. 2 kali Nabi sebut ulang, menandakan bahawa Nabi Adam telah mendiamkan Nabi Musa dengan alasan yang Nabi Musa tak mampu lagi nak tanya. So dia penat-penat tadi tu, hadap pelbagai kesusahan dalam hidup ni, akhir sekali kita, yalah, memanglah susah hidup Nabi Musa ni. Nabi Musa hadap daripada kecil sampai besar. Tapi Nabi Adam bukanlah dia nak keluar benda tu di luar keupayaan dia. Allah yang telah aturkan keputusan bahawa dia tetap akan menghuni bumi, malah akan lead bumi sebagai khalifah, sebagai pemula kepada makhluk manusia yang akan kemudiannya bertebaran di muka bumi dalam menjalankan
perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat balik dalam Al-Quran, Allah sebut wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah fungsi utama Allah jadikan Adam. Kata Allah, tidak aku jadikan jin dan manusia. Ini juga fungsi jin. Jin tu kita tahu secara dia lah, dia alam dia, tapi fungsinya sama walaupun dia berbeza asal usul. Dia daripada api, kita dari tanah, tapi fungsi sama. Aku jadikan jin dan manusia kerana liya'budun, supaya mereka menjadi hamba kepadaku. Saya suka terjemah supaya mereka memperhambakan diri pada aku, daripada terjemah ibadah. Walaupun terjemah ibadah pun betul, tapi untuk meluaskan kefahaman, kalau terjemah ibadah, sebagian orang sangka semayang ibadah khusus. Tapi ibadah di sini kita tak maksudkan yang khusus, umum. Jadi hamba pada Allah, maksudnya kita dalam hidup ni bercakap biarlah ikut standard yang Allah nak. Sebab Allah tu Tuan kita, kita hamba dia. Tuan kita pesan apa ketika bercakap? Ada adab dia, akhlak dia, kita ikut. Ketika berniaga, jadi hamba kepada Allah, bukan hamba kepada keuntungan dan dunia. Ketika jadi orang politik, kita jadi hamba kepada Allah, bukan hamba kepada pangkat, duit, peluang dan sebagainya. Ketika kita jadi pemandu atas jalan raya, hamba kepada Allah, bukan hamba kereta, sombong dan sebagainya, hamba nafsu, potong kodan, tak bagi signal. Semualah. Jadi manusia, jadi suami yang hamba kepada Allah, marah isteri pun tak zalim isteri. Jadi isteri yang hamba kepada Allah, marah suami pun tidaklah sampai menzalimi suami. Ketika jadi bapa yang hamba kepada Allah, bukan yang sombong pada anak-anak, yang buat keputusan ala-ala kuku besi dalam keluarga dia. Apa standard jadi hamba pada Allah ni? Kita kena kenal pasti apa standard yang Tuhan nak dalam kehidupan yang kita sedang lalui. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nanti nak puasa 2 hari lagi, lebih kurang. Puasa yang Allah Ta'ala nak, bukan puasa yang lagu raya nak, bukan puasa yang selebriti cara buat. Bukan. Apa yang Allah Ta'ala nak? Cara bagaimana yang Allah Ta'ala suka kalau kita berpuasa? Kalau secara umumnya, berpuasa bukan sekadar kita tahan perut daripada lapar dan dahaga, tapi kita tahan mata daripada melihat benda yang tak sepatutnya, yang Allah tak suka. Tahan lidah daripada cakap yang tak sepatutnya, tahan tangan daripada type benda-benda yang tak sepatutnya. Kita tahan semua anggota badan kita. Puasakan juga seluruh anggota badan daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah. Itulah konsep umumnya hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah bantu kita untuk jadi hamba-Nya yang sebenar pada setiap masa dan ketika dan di mana-mana. Ada sebagai orang jadi hamba pada Allah ketika di musim umrah. Balik ke sini macam seakan-seakannya lah Tuhan tak ada kat Malaysia, tak berapa ada sangat kat Malaysia, maka dia jadi kembali panggil lama balik kan. Kalau contoh setengah selebriti, masa pergi umrah, Masya Allah, baguslah, semayangnya bagus, auratnya bagus. Bila balik Malaysia macam Tuhan tak berapa nak ada, tak pakai sangat dah, malah dah terdah aurat pelik. Saya pun kadang-kadang konsep di sebalik ibadah itu yang kita kena faham. Bukan sekadar kita meritualkannya semata-mata secara zahir. Orang pergi umrah pergi, orang pakai ni pergi. Minta maaf cakap sajat kan. Sajat tu pergi umrah Tapi kita tengok ketika dia umrah, dia tidak menghayati apa sebenarnya tujuannya pergi sana. Tujuan umumnya bertakwa kepada Allah lah. Takwa ni 2, melaksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Dia pergi, masa kat airport dia jadi lelaki. Memang dia janji pun dekat syarikat travel tu, dia sedar dia Muhammad Sajjad. Tapi bila dia pergi sana, masuk hotel, dia berubah pakai tudung. Lepas tu dia gambar, ataupun katanya dia pegang Kaabah menangis-nangis. Ini kata bahasa Arab, kalam farid, useless lah. Perbuatan tersebut itu sebagai zahir saja, nampak macam dia menangis sangat-sangat. Kalau dia hamba Allah yang sebenar, dia akan keluarkan dirinya daripada mengikut hawa nafsu tu. Hawa nafsu dia lah, nak jadi perempuan tu hawa nafsu dia. Tapi melihat Kaabah gagal, ni hukum zahir saya lah, gagal menjadikannya lebih takut pada Allah. Dulu baca mastika, orang tengok Kaabah ni takut belaka. Jangan kata tengok Kaabah, nak pergi Mekah orang tak berani. Baca mastika banyak sangat dulu. Sekarang tengok Kaabah terbalik, Kaabah hilang, nak keluar masjid tak jumpa. Padahal keluar masjid tak jumpa sebab tak ingat nombor pintu. Mak saya dulu dia langgan setiap bulan saya baca. Sampai artis nak pergi umrah pun takut. Macam pergi sana, pergi nak terima hukuman.
Salah juga tu cara tu kan. Tapi nak ceritanya ada orang yang pergi tengok Kaabah, dia tak semakin takut pada Allah. Dia hati keras, wa'alaikumsalam, kita minta lindung. Dia tengok Hajar Aswad, dia tengok orang menangis ketika tawaf, tak. Dia tengok, dia pergi ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak ada rasa pun insaf. Ini hati keras. Walaupun luarnya lembut gemalai, tapi yang hati, yang Allah perhatikan adalah hati dan iman seseorang. Saya bukanlah nak salahkan beliau, kita doakan semoga beliau kembali ke pangkal jalan. Kita pun sekarang mungkin nampak baik, akan datang kita tak tahu lagi. Semoga Allah Ta'ala pelihara iman kita istiqamah atas jalan kebenaran sampai ke akhir hayat. Sekadar yang saya cerita tadi adalah untuk pengajaran kita semua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya untuk kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.